Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kelas sains pada hari ini. Tajuk seterusnya ini adalah tajuk baru, iaitu topik yang ke-9, tajuk bahan buangan. Jadi apa itu bahan buangan sebenarnya? Jadi sebenarnya awak pun dah tahu, daripada nama pun awak dah tahu bahan buangan, buang. Maksud bahan buangan tu adalah bahan yang kita tak perlukan. Bahan buangan ni ada di merata-rata di sekeliling kita. Contohnya, kalau dekat gambar ni, kotak awak muka surat 149, bahan buangan ada di dalam bilik darjah. Dalam bilik darjah ada banyak bahan buangan, contohnya kertas-kertas, sampah-sampah yang kita tak perlukan lagi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua di restoran makanan segera. Maksudnya bahan buangan contohnya macam bekas-bekas minuman, sisa-sisa makanan, yang itu kita buang, maksudnya kita tak perlukan lagi. Itu bahan buangan di dalam restoran makanan segera. Kemudian contohnya yang lain, contohnya bila ada perkelahan di tepi pantai, ada piknik, setelah selesai ada bahan-bahan yang kita tak perlukan, kita akan buang dalam tong sampah. Itu semua adalah contoh bahan buangan. Ada banyak lagi, di rumah pun ada bahan buangan. Di mana-mana saja ada bahan buangan. Baik, seterusnya kita kenali bahan buangan. Kenapa kita perlu kenal bahan buangan? Ada sebab dia. Mari kita lihat. Setiap hari kita membuang sisa makanan. Seperti kita membuang sisa makanan. Setiap hari kita buat sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Memang setiap hari kita akan buang. Kita cakap setiap hari buang sampah. Sebenarnya sampah itu adalah bahan buangan. Bahan buangan ni adalah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Itu masuk bahan buangan. Kita tidak perlukan dan juga tidak mahu disimpan lagi. Jadi bahan buangan ni boleh dikategorikan mengikut jenis-jenisnya. Apa jenis-jenisnya? Kita tengok yang pertama. Yang pertama, jenis bahan buangan yang pertama adalah plastik. Plastik adalah bahan buangan. Bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik. Maksud sintetik ni bahan ciptaan manusia. Plastik itu adalah bahan sintetik. Plastik dibuat daripada petroleum. Pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Semua bahan-bahan yang diperbuat pada plastik yang kita tak perlukan lagi, tidak perlukan dan tak mau simpan, jadi kita buang. Jadi bahan buangan pertama nama dia plastik. Bahan buangan kedua nama dia logam, iaitu bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium, tin susu, contoh bahan buangan logam. Maksudnya tak diperlukan lagi. Tapi sekarang ni, ini bahan buangan ni sangat berharga. Sangat berharga. Sebab apa? Kita boleh jual balik. Ini kalau tengok pun, nak cari pun dah payah dah. Sebab ada orang yang mengutip besi buruk untuk dijual, dia boleh mendatangkan pendapatan. Bahan buangan itu bahan buangan yang kedua, itu logam. Bahan buangan yang ketiga nama dia kaca. Ini yang ketiga, iaitu contohnya botol, balang serta peralatan kaca ialah contoh bahan buangan kaca. Awak pun kenal kaca. Kemudian bahan buangan yang keempat, kita namakan dia kertas. Kertas juga ada kertas yang kita tak perlukan, jadi kita buang. Bentuknya bentuk kertas, seperti surat khabar lama, majalah, kotak, ialah bahan buangan jenis kertas. Baik, seterusnya sisa makanan. Sisa makanan juga bahan buangan. Ini yang kelima. Seperti sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran,
serta makanan yang rosak berasal daripada makanan kita. Makanan kita namakan dia, yang kita tak perlukan lagi, kita namakan dia sisa makanan. Jadi kita akan buang sisa makanan. Jadi dia merupakan bahan buangan organik. Sisa makanan ni adalah merupakan bahan buangan organik. Sebab apa? Dia berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Sebab tu nama dia bahan buangan organik. Kalau orang sebut pasal apa itu bahan buangan organik, bahan buangan organik ialah bahan buangan yang asalnya daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keenam adalah bahan kumuh dan tinja. Bahan kumuh maksudnya yang ada di logi ni, logi IWK. Bahan kumuh dan tinja ni, tinja najis. Bahan buangan disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Kita dah belajar bahan kumuh, perkumuhan manusia. Itu adalah bahan buangan daripada badan kita, dikeluarkan dari badan kita yang tak diperlukan oleh badan. Itu juga salah satu jenis bahan buangan. Kemudian seterusnya, sisa toksik yang ketujuh. Sisa toksik ni adalah bahan buangan berasal daripada cecair kimia. Bahan buangan industri daripada kilang-kilang, serta sisa pertanian, botol aerosol, cecair pembasmi makhluk perosak, racun, cecair bateri kereta, bateri motor, ada air dalam tu, cecair dia tu, asap kenderaan dikategorikan sebagai sisa toksik. Ini sisa toksik, toksik sangat bahaya. Sisa toksik ni sangat bahaya, dia beracun. Tengok, berhati-hati dengan bahan buangan toksik. Bahan buangan toksik ni kita kena amat berhati-hati. Jadi macam mana nak kenali sisa buangan toksik ni? Biasanya kalau dekat bekas dia akan tanda yang ini. Mudah terbakar, ada tanda ni. Mengandungi bahan beracun, menyebabkan jangkitan. Mengandungi bahan buangan berasid, maksudnya dia korosif. Korosif ni dia boleh menghakis. Ada gambar ni, lepas tu gambar tangan terhakis. Boleh mengakis kulit dan logam. Kemudian ni mengandungi mikroorganisma berbahaya, biohazard nama dia. Ini semua tanda-tanda bahan sisa toksik. Kalau kat Tuan Ram ni gambar ni. Mungkin kat Tuan Ram tu ada salah satu gambar ni. Kalau ada yang ini biohazard ni lagi bahaya. Kita tak tahu, sangat berbahaya. Baik, kemudian kita tengok pula apa maksud terbiodegradasikan atau tidak. Tengok gambar ni. Pada tahun 1990. Mana perginya kereta mainan saya? Dia cari kereta mainan dia. Kereta mainan dia dah tertanam di dalam tanah. Kereta mainan dia buat pada apa? Dia buat pada plastik. Dia cari ni. Lepas tu satu hari, sekarang dia gali dulu, mungkin dia nak tanam sesuatu, nak buat kebun ke, dia gali, dia terjumpa. Maksudnya daripada 1990 sampai 2021 masih jumpa, elok lagi kereta mainan ni. Maksudnya boleh digunakan lagi. Apa maksud dia? Dari dulu sampai sekarang elok lagi walaupun berada di tanah. Tengok apa maksudnya. Kita tengok dulu yang ini. Cikgu, mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada lagi dalam tanah? Kalau dalam ni dia ada kertas, semua dia dah tak ada. Kerana bahan buangan ini telah terbiodegradasikan. Terbiodegradasikan, apa itu? Bahan buangan terbiodegradasikan, bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Ada mikroorganisma dalam tanah, direputkan. Maksudnya dihancurkan. Ni dia. Bahan buangan terbiodegradasi. Ialah bahan buangan yang direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah.
bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik, yang daripada sisa haiwan dan sisa tumbuhan bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Maksudnya terbiodegradasikan, nama dia terbiodegradasikan. Maksudnya bila kita tanam je, nanti dia akan reput, dia akan hilang, dia jadi kembali kepada tanah balik, dia jadi apa? Nutrien. Tapi kalau yang ini, kereta ni, dia bukan bahan buangan terbiodegradasi. Maksudnya tidak terbiodegradasikan. Sebab apa? Sebab dia tidak akan dimusnahkan, tidak akan direputkan oleh mikroorganisma. Dia akan sentiasa ada. Okay? Itu dia. Yang ini maksudnya. Manakala bahan buangan seperti kaca, plastik, logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Mikroorganisma tak boleh reputkan dia. Bahan buangan ini dinamakan tidak terbiodegradasikan. Jadi perkataannya mudah saja. Awak ingat saja terbiodegradasikan, maksudnya boleh mereput. Okay. Yang satu lagi, tidak terbiodegradasikan, maksudnya dia tidak boleh mereput. Cuma beza dia, perkataan dia tidak. Ya, cuma bezanya tidak, perkataan tidak tambah satu lagi. Okay. Sisa toksik juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Mikroorganisma tak boleh reputkan ni. Kaca, plastik, logam dan sisa toksik. Mikroorganisma tak boleh reputkan dia dan tak boleh menjadi nutrien kecuali bahan buangan terbiodegradasikan. Ingat ada dua. Satu terbiodegradasikan, satu lagi tidak terbiodegradasikan. Ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh mencemarkan alam sekitar. Itu bahayanya bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Dia boleh mencemar alam sekitar. Baik, sebagai kesimpulan pada hari ini, belajar bahan buangan terdiri daripada plastik, kemudian kedua logam, yang ketiga kaca, yang keempat sisa toksik, yang kelima kertas, yang keenam sisa makanan, ataupun sisa yang ketujuh bahan kumuh dan tinja. Ini adalah 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis bahan buangan yang kita dah belajar tadi. Kemudian bahan buangan ini diklasifikasikan kepada 2, iaitu yang ini, bahan buangan ni kita namakan bahan buangan terbiodegradasikan. Apa maksudnya terbiodegradasikan? Tadi terbiodegradasikan maksudnya bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Maksudnya bila kita tanam dia, lama-lama dia akan hancur dan menjadi nutrien, menjadi baja, hancur di dalam tanah. Kemudian yang kedua, kumpulan yang ini kita namakan dia bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Yang beza dia, ini saja perkataan depan ni saja, tidak terbiodegradasikan. Maksud tidak terbiodegradasikan bertentanganlah dengan terbiodegradasikan, iaitu tidak terbiodegradasikan maksudnya bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma, yang mana bahan buangan ni bila kita buang dia akan kekal macam tu rupa dia. Jadi bahayanya bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni, dia boleh mencemarkan alam sekitar. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Jadi untuk hari ini saya nak awak buat perteminda seperti yang ini. Yang ini salin saja dalam buku. Ini contoh bentuk yang saya buat. Awak mungkin boleh buat dalam bentuk lain. Pisahkan kepada 2 jenis bahan buangan, terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Tulis dalam buku.
buku nota awak. Jadi itu saja pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.